Dan di ending scene untuk teori pertama aku ni, aku boleh rasakan lah, aku boleh rasakan somehow Spider-Man Miles Morales akan selamatkan bapak dia. Hello, what up, bruv? Welcome back to Film Vision YouTube channel, mana kita bahaskan tentang Marvel News, Marvel Rumours, Marvel Theory dan sebagainya. But in this one, this is a correct plot untuk Spider-Man Across the Spider-Verse, okay? Dan mungkin yang ramai menjangkakan dalam video kali ini, aku akan buat karakter origin, karakter background untuk beribu-ribu Spider-Man yang dalam Spider-Man Across the Spider-Verse tu. Tapi tidak. Maaf, aku minta maaf, tapi aku takkan buat benda tu. Aku takkan bagi tahu satu-satu cerita macam mana Spider-Man ni terjadi dan sebagainya tu. Aku tak nak buat. Yelah, sebab terlampau banyak Spider-Man, karakter Spider-Man yang ada dalam filem ni. Contohnya seperti Spider-Man Mangaverse. Lepas tu kita ada Spider-Man Jessica Drew, Spider-Woman. Lepas tu kita ada Spider-Monkey, kita ada Spider-Wolf, kita ada Spider 2099, kita ada Scarlet Spider Ben Reilly, Spider-Punk, Spider-India, dan ramai gila karakter-karakter dalam Spider-Man Across Spider-Verse. Dan aku rasa dia akan tease saja, dan karakter-karakter tu tidaklah memainkan peranan penting dalam storyline. Apa karakter-karakter side karakter yang mungkin memberikan impact kepada storyline, antaranya adalah Spider-Man India. Lepas tu kita ada Spider-Punk, kita ada juga Scarlet Spider Ben Reilly, dan juga Spider-Woman Jessica Drew. Bukannya Jessica Drew yang kita biasa tengok, tapi this one is a version yang berkulit gelap dan juga mempunyai tengah mengandung sekarang ini, okay? Dan karakter-karakter ni pun aku rasa dia tak akan dapat screen time yang banyak, sebab kita tahu main focal point untuk cerita ni adalah berkenaan dengan Miles Morales, Miguel O'Hara dan juga Gwen Stacy. So kita akan fokus more in depth tentang penceritaan di antara mereka bertiga ni instead of beribu-ribu Spider-Man yang ada dekat situ. Okay, so with that being said, dalam video kali ni aku nak sembang tentang correct plot untuk Spider-Man Across the Spider-Verse, about the plot itself. Yang biasa kita buat lah. Dan aku rasa dah lama aku tak buat benda ni. Aku tak ingat bila last aku buat. Sebelum cerita tu start, kita akan ada satu sesi correct plot di mana aku akan lontarkan teori yang gila-gila sampai kan benda tu it's too good to be true lah, benda macam tu. So aku nak start buat balik benda tu, nak start balik main dengan teori. Aku tak kisah benda ni akan jadi salah ataupun betul, aku tak kisah about that thing. Dan kalau benda ni betul, it might be a big spoiler, massive spoiler kepada anda semua. Okay, so yang mana nak mengelakkan spoiler, yang mana tak nak tahu apakah kebarangkalian yang bakal terjadi, tak apa, kita tutup dulu video ni. Okay, so bila mesti kita teruskan dengan dia punya sinopsis untuk Spider-Man Across the Spider-Verse ni menceritakan tentang apa kan. So dalam plot ni dia ada kata, after reuniting with Gwen Stacy, Brooklyn full-time friendly neighborhood Spider-Man aka Miles Morales is launched across the multiverse, where he encounters a team of spider people charged with protecting its very existence. But when the heroes cannot agree on how to handle a diabolical new villain named The Spot, Miles finds himself at odds with the other spiders and must redefine what it means to be a hero so he can save the people he loves the most. So itu adalah sinopsis untuk Spider-Man Across the Spider-Verse, dan kita dah tahu, dah confirm siapakah main villain dalam cerita ni. Okay, masa sebelum sinopsis ni keluar, kita ada ragu-ragu, kita ada assumption, why in the hell Miguel O'Hara, Spider-Man 2099, tiba-tiba mengejar Miles Morales untuk apa? Kita tak tahu benda tu. Dan sekarang ni, lepasnya sinopsis dah keluar, it has been confirmed The Spot akan menjadi villain untuk Spider-Man Across the Spider-Verse dan juga Spider-Man Beyond the Spider-Verse yang akan datang satu hari nanti. So mana dekat sini The Spot is the big villain dalam cerita ni. Cumanya daripada perspektif aku, dia adalah a puppet master. Dia adalah the secret villain dalam cerita ni. Dan antagonis untuk Spider-Man Across the Spider-Verse akan dimainkan oleh Miguel O'Hara along the way daripada first act sehinggalah third act. Okay, tapi dalangnya semua benda ni terjadi adalah The Spot. Itu adalah andaian aku lah. Dan mungkin ada yang tidak tahu lagi The Spot ni karakter apa. Basically dalam Marvel Comics, The Spot ni dia seorang manusia sebelum ni yang dinamakan sebagai Jonathan Orn. Okay, yang mana dia tengah cuba, dia bekerja di bawah ni sebenarnya Wilson Fisk, tapi dia tengah cuba untuk mencipta satu projek yang dinamakan sebagai Cloak
Cloak and Dagger kan, kalau kau tahu Cloak and Dagger tu, untuk buat satu jubah halimunan, something like that. Tapi dia berjaya untuk membuka satu portal ke dimensi lain, dan dimasuklah ke dalam portal tu. Dan dengan tiba-tibanya lubang-lubang hitam dalam portal tersebut melekat kat badan dia, sehingga membuatkan Jonathan Orr ni boleh dikenali sebagai seorang manusia yang mempunyai lubang hitam di badannya. Basically kuasa dia boleh lontarkan, dia boleh buka black hole dekat mana-mana tempat yang dia juga boleh pergi ke any kind of multiverse, dunia universe yang lain dia rasa dia nak pergi. So itu adalah The Spot. Tapi malangnya dalam Marvel Comics, The Spot ni dianggap sebagai karakter yang bodoh, walaupun dia dilabelkan sebagai super villain untuk Spider-Man, untuk Fantastic Four. Tetapi karakter ni, dia punya writer untuk The Spot ni, dia buat karakter The Spot ni hanyalah karakter bodoh saja. Tetapi sekarang ini writer untuk Spider-Man Across the Spider-Verse memilih The Spot sebagai main villain dan akan polish dia menjadi satu karakter yang sepatutnya The Spot jadi. Which is benda ni aku terkejut sebenarnya. Aku terkejut sebab masa bermula kalau aku tengok trailer reaction aku untuk Spider-Man Across the Spider-Verse kan, aku terkejut tau yang The Spot ada dalam tu. Macam, why dia ambil villain ni? Ada banyak lagi villain kat luar yang kau boleh ambil, tapi kenapa this villain kan? Apakah impact villain ni boleh bagi kepada Spider-Verse? Aku fikir macam tu lah. Tapi lepas ada keluarnya statement daripada producer, keluarnya statement daripada writer untuk Spider-Man Across the Spider-Verse, aku faham kenapa The Spot diambil untuk menjadi puppet master, menjadi a secret villain untuk Spider-Man Across the Spider-Verse, dan it very very makes sense. Okay, dan sedangkan The Spot tengah jadi puppet master, dia akan muncul sedikit demi sedikit dalam plot cerita ni. Tapi the main antagonist untuk filem ni adalah Miguel O'Hara, Spider-Man 2099. Okay, kenapa dia jadi main villain ataupun main antagonist dalam cerita ni? Bukannya sebab dia adalah karakter yang jahat tau, tapi dalam Spider-Man Across the Spider-Verse ni kita akan mendapat satu pertembungan pendapat, konflik daripada segi pendapat, macam mana Spider-Man itu sepatutnya terjadi. Okay, dan lepas you tengok Across the Spider-Verse, nanti korang mesti punya akan rasa macam aku side with Miles, dan aku yang sebelah ni pula side with Miguel O'Hara. Kau akan rasa macam tu. Basically this is a civil war lah di antara Miles Morales dan juga 1,000 of Spider-Man yang ada dalam universe tersebut. Okay, tanpa membuang masa, let's talk about my teori lah. Okay, that is why correct plot dibina pada mulanya, apabila kita akan membincangkan teori-teori yang paling bodoh, paling okay, yang sesuai dengan filem ni. Okay, so ni daripada teori aku sendiri, macam mana Spider-Man Across the Spider-Verse akan terjadi, macam mana Miles pergi ke universe seterusnya dan sebagainya. Itu ni daripada teori aku, dan aku rasa the possibility, the chances untuk benda ni jadi betul agak tinggi. Mungkin lah. Okay, kita start dulu dengan macam mana Spider-Man Across the Spider-Verse ni terjadilah. Basically Miles akan menjalankan kehidupannya seperti biasa, tetapi ada datangnya satu villain ni, iaitu The Spot, yang cuba untuk menghentikan Spider-Man. Bukan menghentikan Spider-Man lah, tapi memberi ancaman baru terhadap Spider-Man. Tapi karakter The Spot ni kita tak tahu dia daripada mana lah. Dan my assumption is The Spot ni dia terhasil daripada The Collider dalam Spider-Man Into the Spider-Verse tu. Dan mungkin dia adalah seorang profesor yang bekerja di bawah Kingpin, sama seperti dalam Marvel Comics yang dah ada scene dalam Spider-Man Into the Spider-Verse tu. Berkemungkinan ada salah seorang profesor dekat situ yang disebabkan Collider meletup pada pengakhiran Into the Spider-Verse, dia macam terkena tempias ataupun dia disedut ke dalam The Collider tu, sehingga dia dicampakkan ke satu dimensi yang mungkin dinamakan sebagai Spot Dimension. Okay, di mana ada banyak lubang hitam dan sebagainya. But eventually they manage the way untuk sampai ke dunia yang asal balik, Earth 1610, di mana Miles Morales berada. Dan apabila dia sampai tu, mungkin dia akan mencari Miles Morales disebabkan dialah puncanya kenapa aku jadi seperti ini, kenapa aku hilang daripada keluarga aku dan sebagainya. Tapi dia bukanlah satu karakter yang hatred tau, yang full of hatred. Dia sama akan membalas dendam, tapi in a joke way, dalam keadaan yang kelakar. Sebab kita tengok dalam filem ni, dalam trailer tu kita nampak The Spot ni dia seakan-akan karakter yang bodoh, yang macam baru saja nak belajar tentang kuasanya. So my assumption is dia baru saja dapat menjadi The Spot tu, dan dia melabelkan diri dia sebagai The Spot sebab dia boleh buka portal ke mana
mana saja yang dia nak pergi kan. Dan eventually Miles Morales akan dipanggil oleh Gwen Stacy. Kenapa Gwen Stacy panggil dia, ajak dia nak lepak ke multiverse, ke satu tempat ni yang dinamakan sebagai Spider Society? Aku rasa ada sebab kenapa dia dipanggil, okay? Dan Miguel O'Hara, dia pada mulanya dia tak ada hatred dengan Mamat ni, dengan Miles Morales ni. Dia lebih kepada nak menjaga Miles untuk kekal dalam Spider Society tu, dalam universe tersebut. Sebab apa dia nak kekalkan Miles? Sebabkan there is something, event yang Miles perlu lalui. Tetapi kalau Miles tak berada dalam universe yang asal, yang diduduk Earth 1610 tu, berkemungkinan dia akan hentikan event tersebut daripada terjadi. Yang mana apabila dia menghentikan event tersebut, dia akan affect all the Spider-Man across the Spider-Verse, termasuklah dengan Spider-Man 2099. Okay, konsep tentang Spider-Man 2099 yang kita tahu dia muncul dalam end credit scene untuk Spider-Man Into the Spider-Verse tu kan. Dia muncul dengan dia ada satu wrist device dekat tangan dia tu, yang mana dia boleh jump, dia boleh lompat ke mana saja dimensi yang dia nak pergi. So basically dekat sini kita boleh tahu Spider-Man 2099 is the peak form of Spider-Man tau. Di mana dia punya teknologi sangat-sangat advance dan sebagainya. Dan dia melompat ke universe, ke multiverse seterusnya sebab dia ada satu tanggungjawab yang sangat-sangat besar. Kenapa dia perlu buat semua benda tu? Dan ianya semua bermula daripada The Collider tu. Collider yang start dalam Into the Spider-Verse, ekoran daripada Kingpin nak mengembalikan isterinya dan juga anaknya itu, okay? So disebabkan itu, dia telah wujudkan satu chaos ataupun satu villain yang baru yang dapat memberi ancaman yang sangat-sangat besar kepada Spider-Verse, iaitu The Spot. So Miles kekal dalam tu ada satu sebab lagi, disebabkan dia cuba untuk menghentikan natural event sebagai seorang Spider-Man. Okay, sebagai seorang Spider-Man maksudnya dekat sini you will lose someone yang very very important to you, yang sangat-sangat penting untuk kau. Tapi benda tu penting untuk character development kau, untuk kau menjadi seorang Spider-Man yang lebih baik. Tetapi pengorbanannya sangat-sangat besar, iaitu kau perlu kehilangan orang yang kau sayang. Seperti mana Miguel O'Hara berkemungkinan kehilangan anaknya yang mungkin dah mati ataupun anaknya dah hilang, ataupun Peter Ben Parker yang telah kehilangan dia punya uncle iaitu Ben Parker, ataupun Gwen Stacy yang telah kehilangan teman karibnya iaitu Peter Parker, dan juga jenis-jenis spider yang lain. Spider-Man ni ataupun Spider-Woman, dia tak semestinya kau mati disebabkan Ben Parker. Benda ni dah terbukti dalam Spider-Man No Way Home, di mana yang mati adalah Aunt May. So aku rasa Spider-Man Across Spider-Verse ni dia adalah satu penambahbaikan daripada Spider-Man No Way Home, dan juga satu penambahbaikan daripada Doctor Strange Multiverse of Madness. So basically dia akan pakai dua filem ni untuk dijadikan guidance dan akan improvise. Okay, bermaksud dekat sini yang mati untuk Miles Morales tu berkemungkinan adalah bapaknya. Dan apabila bapaknya mati, dia akan membuatkan Miles Morales ni menjadi seorang Spider-Man yang layak. Mungkin itu yang diperkatakan oleh Miguel O'Hara. Kau tak layak untuk join Spider Society sebab kau tak lalui lagi fasa fasa Uncle Ben, fasa orang penting yang mati dalam kehidupan kau sehingga kau digelarkan diri sebagai Spider-Man. Kau tak lalui benda tu. Dan sehinggalah ada satu momen ni yang Miguel cakap, let me take over here. Macam dia bagi aku in charge sekarang ni, sehingga dia buat satu tempat tu macam satu halusinasi, dan dia menunjukkan kepada Miles Morales macam mana dia dapat diterima oleh Spider Society ni apabila bapaknya mati. Okay, dan dia tunjuklah, tapi dalam dunia nyata, dalam Earth 1610, bapaknya tak mati lagi, tapi bakal mati. Dan apabila Miguel Spider Society ni, Gwen dan sebagainya masukkan Miles dalam ni untuk membuatkan Miles tidak dapat untuk keluar daripada universe yang lain, sebabnya dia tak dapat wrist device tu. Dia tak boleh nak keluar daripada universe universe Spider-Verse tu untuk keluar pergi ke universe dia dan selamatkan bapak dia. So apabila contoh katakan dia selamatkan bapak dia, benda tu akan membunuh setiap natural elemen untuk Spider-Man, yang mana kehilangan orang yang dia sayang. So along the way, disebabkan percanggahan pendapat tu yang Miles rasa, mana boleh buat macam ni, dia tak mati lagi, so aku ada hak untuk selamatkan dia dan sebagainya kan. Dan Miguel menentang dengan benda tu sama seperti Spider-Man lain. Contohnya seperti Peter Ben Parker, dia cakap kat Miguel,
Miguel, we talk about this before. Lepas tu Miles cakap, you knew about this? Kau tahu pasal benda ni? Semua makna semua Spider Society tu dah tahu lah benda ni pasal apa. Sehingga kan Miles Morales cuba sedaya upaya untuk keluar daripada universe tersebut, sehinggalah The Spot pun dapat masuk ke dalam Spider-Man universe tersebut. Dan di ending scene untuk teori pertama aku ni, aku boleh rasakan somehow Spider-Man Miles Morales akan selamatkan bapak dia. Dia akan selamatkan bapak dia, dan juga dia tidak akan membunuh The Spot sama seperti Miguel ataupun Spider-Man yang lain nak bunuh The Spot ni, sebab The Spot mengancam Spider-Verse. Okay? Dia mengancam Spider-Verse. So basically Miles Morales berjaya selamatkan kedua-duanya, bapak dia dan juga The Spot itu sendiri. Akan tetapi dalam filem ni aku rasa mesti ada mati seorang. Aku mengharapkan mesti ada mati seorang. Kalau bukan bapaknya, kita mungkin akan dapat satu kematian yang luar daripada expectation kita. Berkemungkinan iaitu emaknya, ataupun Gwen Stacy, ataupun Peter Parker, ataupun Spider-Man 2099, yang akan memberikan sedikit twist kepada rentak cerita tu yang akan dibawakan kepada Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Okay? Itu adalah my assumption lah. Dan untuk credit scene aku dapat rasa, aku rasa sangat-sangat dia akan ada kaitan dengan The Spot lah. Apa impact yang The Spot boleh bawakan kepada dunia Spider-Verse ni. Aku tak rasa dia akan buat portal lah, dan dia ambil semua semua villain-villain daripada universe yang berbeza bawa ke Earth Miles Morales. Aku tak rasa macam tu. Aku rasa this is luar daripada jangkaan kita lah. Mungkin ada berkaitan dengan Madam Web, something yang dia punya threat tu, dia punya ancaman tu sangat-sangat besar. Bukannya impact the Spider-Verse dah, dia impact ke seluruh dunia, seluruh dimensi-dimensi di luar sana, dan berkaitan dengan The Spot. Okay, so itu adalah my assumption lah, my teori. Okay, so kita pergi ke teori yang kedua ni. Teori kedua ni basically this is a teori Brazil, yang mana the probability, okay, kebarangkalian untuk teori ni terjadi ada. Cumanya aku tak rasa production Sony dan sebagainya akan pergi ke this path, sebab this path dia agak gelap lah sebenarnya. Dan teori ni bukan aku yang buat, tapi dia leak dekat luar sana, dekat YouTuber semua yang kau kenal kan, yang bagai-bagai semua tu dah mention lah pasal this teori. Adalah di mana main villain untuk cerita ni sendiri adalah Miles Morales lah. Tapi bukan Miles Morales yang kita nampak Spider-Man hitam merah tu, tapi Miles Morales The Spot. Okay, di mana The Spot tu yang kau nampak putih tu, itu adalah Miles Morales daripada masa depan, dan Miguel O'Hara akan cuba hentikan Miles daripada terjadi seperti The Spot. Dan katanya Miles Morales ni dia tak layak jadi Spider-Man. Dia tak layak jadi Spider-Man sebabkan Spider yang datang untuk gigit dia tu bukan daripada universe yang asal. Bukan daripada universe yang asal, tapi dia berasal daripada universe, my assumption lah, dia berasal daripada universe Spider-Man 2099. Sebabnya aku ada rasa benda ni. Baru-baru ni kan aku rewatch Spider-Man Into the Spider-Verse kan. Lepas aku tengok Spider yang gigit Miles tu, of course lah dia glitching kan, kau boleh gunakan tu sebagai statement. Tapi aku tengok nama Spider tu sendiri, Spider-Man 40, Spider Species 42 lah. Kalau dalam Marvel Comics, Miles Morales ni dia digigit oleh seekor labah yang diberikan species 41. Bukan 42 41. Tapi dalam tu dia tulis 42, dan spider tu glitching. Dan kita tahu lah macam Spider-Man Into the Spider-Verse, apabila karakter Peter Parker lepas tu Penny Parker, Spider-Man Noir, dia glitching sebabkan dia berada dalam universe yang berbeza, sama seperti Spider tu. So bermaksud kat situ Spider tu sebenarnya dia berasal daripada universe yang lain, dan dia telah datang ke situ dan gigit Miles. Tetapi disebabkan dalam universe tersebut Spider tu dah travel through time, through multiverse, orang yang sepatutnya jadi Spider-Man pada waktu itu dia obses, sehingga kan dia menjadi The Spot . Dan bila dia dapat tahu dia punya fate sepatutnya jadi Spider-Man, sepatutnya jadi karakter yang ada memberi kebaikan kepada dunia, dia rasa berdendam dengan itu. Kan itu wujudlah The Spot, dan The Spot masuklah ke universe Miles Morales untuk membunuh Miles Morales dan juga melenyapkan semua Spider-Man yang ada dalam universe tu. Dan bermaksud kat sini, if I cannot be Spider-Man, if I cannot give justice and kind to the world, kebaikan kepada dunia, then tak ada siapa yang boleh buat. Teori ni gila lah sebenarnya. Aku bukannya tak nak side on this theory, tapi it's too good to be true . Benda ni macam
Kalau terjadi, memang kau menang lah. Memang kau menang lah. Macam dia best tau teori ni. Teori yang kedua ni best daripada teori pertama yang aku made up. Aku ada buat dalam memo, so aku memorize je lah kan. Teori kedua ni dibuatkan Miles Morales menjadi antagonis dengan menjadikan dia karakter The Spot tu. Aku rasa sangat-sangat bagus dan sangat-sangat entertaining. Tapi the thing is, aku tak rasa Sony akan pergi ke path sebegini, path yang agak complicated. Okay, aku tak rasa dia akan pergi ke teori ni. So that is for the correct plot untuk Spider-Man Across the Spider-Verse. Okay, antara dua teori ni, mana korang rasa lagi best? Of course aku rasa yang kedua kot. Teori aku yang pertama tu aku lebih grounded lah. Aku lebih kepada untuk stay menjadikan teori itu ada kebarangkalian untuk jadi betul. Bukannya maksud teori kedua ni tak ada kebarangkalian, tapi cumanya dia lebih kepada pemilihan writer, pemilihan director tu akan bawa ke arah tu ke tak. Sebab kalau dia bawa ke arah tu, cerita Spider-Man Across Spider-Verse ni dia akan jadi tergantung. Dan setakat ni cerita yang tergantung adalah Avengers Infinity War je. Even Spider-Man No Way Home dia tak ada tergantung pun. Dia just habis begitu saja, semua orang lupakan dia. Begitu saja. Sebab selama ni kita expect yang Spider-Man No Way Home akan tergantung dan sebagainya, Multiverse of Madness akan tergantung dan sebagainya. Lah dia habis macam tu. So aku stay dengan teori aku untuk membuatkan cerita tu dia akan ada satu set moment, dan juga tapi ending dia akan saja. Dia tak akan cliffhanging. Dia akan cliffhanging dekat credit scene, sama seperti Spider-Man Into the Spider-Verse yang dia buat dalam cerita pada tahun 2018. Dia akan buat macam tu. Konsepnya macam tu. Tapi kalau dia pergi yang teori yang kedua ni, ni memang hujung-hujung cerita tu memang cliffhanging lah. Mungkin Miguel O'Hara mati, The Spot akan jadi the big villain yang gila. Masa tu semua orang macam what the heck dengan dia ni kan. Macam tu lah. Okay. So kalau korang ada teori sendiri untuk Spider-Man Across the Spider-Verse, tolong jangan lupa untuk komen dekat bawah. Aku nak baca korang punya teori, korang punya pemikiran untuk Spider-Man Across the Spider-Verse. Okay. So aku akan pergi tonton Spider-Man Across the Spider-Verse pada 31 Mei premiere dengan Buzz Pop. Kita akan tengoklah macam mana filem ni, adakah akan jadi dengan macam ini ataupun tidak. Okay, dan kalau korang nak origin karakter untuk Scarlet Spider ataupun untuk Spider-Punk Spider-Man India, please comment down below, so that aku akan buat lah next week. Okay, untuk minggu ni aku tak sempat lah sebenarnya sebab aku ada banyak kerja pula. Okay, so kita jumpa lagi dalam video akan datang. Thank you for watching. Thank you for spend your time in this video. I see you next time. Right. Assalamualaikum dan bye-bye semua.